Bertemu kembali rentasan berita edisi 957. Saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Inikah yang dikatakan pakar dalam kerajaan? Nampaknya pengkhianat menyambung pengkhianatan. Sejauh mana keluarga Malaysia mampu perform untuk rakyat? Tugas besar Menteri PAS. Assalamualaikum dan salam bahagia. Di manakah pimpinan PAS meletakkan titah Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah mengenai keperluan untuk meletakkan amanah kepada yang pakar? Di manakah mereka meletakkan titah baginda agar semua 59 ahli Dewan Undangan Negeri itu memprabirkan politik matang dan memberi kerjasama kepada kerajaan demi kepentingan negeri dan rakyat? Ternyata mereka gagal menghargai kepercayaan yang baginda beri dengan tindakan yang didakwa mensabotase usaha kerajaan BN Perak untuk memerangi COVID-19. Terdahulu baginda bertitah bahawa ia merupakan langkah berani memperkenalkan budaya baharu dalam pentadbiran negeri dan dapat meminimumkan perselisihan politik. Langkah tersebut mungkin satu langkah permulaan yang kecil, tetapi langkah kecil ini jika terus disuburkan akan membantu melonjakkan budaya politik baharu aras tinggi yang kurang berkonfrontasi sifatnya. Baginda bertitah demikian sempena istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama tahun keempat Dewan Undangan Negeri ke-14 Perak pada 25 Ogos lalu. Baginda yang juga Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah USAS bertitah pandemik COVID-19 yang sedang dihadapi harus mengisafkan pemimpin yang telah diamanahkan untuk melakukan penetapan semula atau reset perkara-perkara yang perlu dalam tadbir urus negara, menteraskan keadilan iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menyerahkan amanah kepada yang ahli dalam bidangnya. Sultan Nazrin yang juga timbalan Yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa dunia merupakan gelanggang persaingan pemikiran untuk menerima atau menolak kebenaran. Jawatan pangkat dan kekayaan jangan sampai menukar sifat-sifat mulia insani. Kita sepatutnya mengamalkan sifat merendah diri, insaf sebagai seorang hamba dan sifat bersedia menerima nasihat daripada seseorang yang berkedudukan lebih rendah daripada kita, serta sifat cepat memohon maaf apabila melakukan kesilapan. Pada zaman silam, ulama mentafsirkan apabila sesuatu bencana diturunkan menandakan kemurkaan ilahi terhadap perbuatan dosa dan kezaliman manusia. Titah baginda Ahli Dewan Undangan Negeri Perak Pakatan Harapan Hulu Kinta Muhammad Arafat Valisai Muhammad mendakwa Esko Kesihatan, Sains dan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Muhammad Akmal Kamaluddin gagal menangani masalah penularan COVID-19. Dan berkata Akmal tidak turun padang sebagai tanda protes kepada Menteri Besar Datuk Sa'rani Muhammad. Bagaimanapun, dakwaan tersebut dinafikan oleh Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria. Katanya pembangkang tidak memahami struktur pentadbiran kerajaan dalam menangani wabak COVID-19. Menurut beliau, dakwaan turun padang itu tidak berasas kerana prosedur operasi standard SOP tidak membenarkan sesuatu lawatan disertai ramai orang. Jom China melihat inilah jawapan paling dangkal daripada seorang pemimpin PAS. Tidak ada alasan yang boleh digunakan oleh Esko berkenaan untuk hadir program di bawah kawalannya kecuali sakit atau mati. Hakikat bahawa kerajaan semasa negara ini ketinggalan dalam mencari jalan keluar daripada cengkaman COVID-19 berbanding negara-negara lain, termasuk yang lebih miskin berbanding Malaysia dari segi keluaran domestik negara kasar GDP, wajar ditelan mahupun pahit. Ini kerana portfolio yang berkait dengan ekonomi tidak diamanahkan kepada yang ahli dalam bidangnya seperti titah Sultan Nazrin. Ia tidak dipegang oleh orang-orang yang benar-benar berwibawa dalam tadbir urus awam kerana diberi atas dasar scheme of things atau ghanimah untuk memperkuat kedudukan bekas Perdana Menteri Tebu Atap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Mungkin Esko berkenaan cari kelayakan akademik berkaitan amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Namun jika beliau bersedia belajar mengenai bidang yang baharu, sudah tentu beliau akan berjaya. Tetapi jika sebaliknya, beliau hanya mendapat dosa sebagai ahli golongan ruwaibidah sahaja.
Benarlah seperti kata pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad bahawa pengkhianat hanya setia kepada pengkhianatan. Beliau berkata demikian dalam program Bicara YB Khalid Samad siri ke-121 di Jom Channel dengan tajuk Kerajaan Pilihan Rakyat atau Kerajaan Pilihan Ahli Dewan baru-baru ini. Lebih-lebih lagi apabila pengkhianatan itu disokong oleh gerombolan pengamal kleptokrasi yang berhadapan puluhan kes di mahkamah. Kalau dahulu kita ditawarkan gerombolan kakistokrasi bercampur dengan kleptokrasi, kini kita mendapat kleptokrasi dan kakistikrat. Natijahnya, walhasil balik asal. Ada menteri yang tidak kompeten kembali ke portfolio asal atau hanya bertukar kerusi. Kalau dahulu Walaun dan Macai berebut-rebut mengecam Datuk Seri Dr. Zulkifli, seorang pakar dalam bidang toksikologi, bukan perubatan memegang portfolio Kementerian Kesihatan. Kenapa kini membisu apabila ia diberikan kepada Khairi Jamaluddin? Adalah amat kelakar apabila menteri yang keliru tentang Spanish flu dengan Spanish fly kini diberi amanah untuk membimbing kementerian yang akan dipenuhi para sarjana untuk mengisi keperluan inovasi di negara ini. Adakah kelayakan akademik sudah tidak relevan lagi bagi kementerian yang dahulunya khusus untuk individu yang memiliki pengkhususan tertentu? Selain itu, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang gagal membawa masuk pelaburan luar FDI kembali ke kementeriannya. Begitu juga Datuk Muhammad Razif Jidin yang hanya tahu buka tutup sekolah dan mengelirukan ibu bapa juga kembali ke kementeriannya. Sementara itu, Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz yang dikritik kerana dasarnya yang dianggap jaga bank bukan jaga rakyat turut kekal di Kementerian Keuangan. Justru tidak hairan jika pengkritik melihatnya sebagai kerajaan kitar semula. Malah slogan keluarga Malaysia diejek sebagai keluarga 69, sebuah filem komedi Melayu arahan almarhum P. Ramlee. Mengulas mengenai anggota Kabinet Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia amat menghampakan rakyat. Kabinet baharu yang menggantikan kabinet lama seperti almari buruk yang tiada perubahan. Kabinet yang dianggotai 69 orang bagi penduduk yang hanya 32 juta orang amat besar berbanding dengan China yang mempunyai 36 anggota kabinet dengan 1.3 bilion rakyat. Ternyata ia merupakan kabinet pemberian ghanimah yang akan ditanggung oleh rakyat marhain yang koceknya semakin mengecil dan menipis. Apakah Badi Sheraton masih menghantui Ismail? Soal naik Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid merujuk kepada asal-usul kerajaan tebuk atap ini. Malangnya Badi itu menyambung penderitaan rakyat kerana Ismail menggunakan kaedah yang sama walaupun teringin mendapat hasil yang berbeza. Ismail Sabri ternyata mungkir janji untuk membuat perubahan seperti yang diharapkan dalam pertemuan bersama anggota Majlis Presiden Pakatan Harapan Anwar Ibrahim, Muhammad Sabu dan Lim Guan Eng. Pengkhianat yang diselamatkan Ismail Sabri akan terus menyambung pengkhianatan mereka. Hanya satu cara untuk negara ini kembali ke landasan yang menuju ke arah negara maju. Semua pemimpin pembangkang harus bersatu padu merintis ke arah landasan itu. Jumaat lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan senarai ahli jemaah menteri beserta timbalan-timbalan menteri di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Semua barisan menteri yang dilantik telah mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada jam 2.30 petang tadi di Istana Negara. Menurut Timbalan Presiden Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, Datuk Marzuki Yahya, pelantikan barisan kabinet baru itu juga dilihat tidak mampu membawa negara untuk keluar dari cengkaman pandemik COVID-19 yang semakin meruncing. Ini merupakan satu kekecewaan terutama bagi kita yang melihat kepada polemik politik negara yang mana pelantikan ini bukanlah sesuatu pelantikan yang dapat merubah situasi negara yang semakin meruncing dalam tempoh pandemik COVID-19. Dalam masa yang sama juga tidak dapat merubah persepsi yang mana dilihat sebagai sebuah kerajaan yang gagal dan orang yang gagal juga yang telah dilantik untuk menyertai kabinet dengan pasukan yang sama cuma dengan satu slogan baharu iaitu Keluarga Malaysia. Menurut beliau, ia bukanlah satu slogan Keluarga Malaysia tetapi dengan pelantikan sebegini ia sesuai dengan slogan Keluarga 114. Yang paling penting iaitu jawatan dan keutamaan kedudukan bukan soal rakyat. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai barisan kabinet baharu yang sebahagian besarnya masih mengekalkan muka lama seperti Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini yang dilihat sebagai kabinet kitar semula dan kabinet kain buruk. Dalam pada itu, kerajaan baharu pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob didesak menubuhkan segera Suruhanjaya Siasatan di Raja RCI bagi menyiasat pelbagai
dakwaan terhadap campur tangan perjawatan polis serta penglibatan najis dadah dalam kalangan anggota polis. Ahli Majlis Pimpinan Amanah Nasional Faiz Fazil dalam satu kenyataan beliau berkata 3 bulan lalu bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado mendedahkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang kini kekal sebagai Menteri Dalam Negeri mencapuri pelantikan jawatan pegawai kanan polis melalui kuasa dalam Suruhanjaya Pasukan Polis SPP. Rentetan itu juga tular satu audio perbincangan penukaran pegawai kanan polis seperti mana diakui oleh Hamzah sendiri. Manakala pada 28 Ogos 2021 pula, Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin PC mendedahkan terdapat anggota polis di Johor yang terlibat dengan dadah dan menurut beliau statistik pada tahun 2020 menunjukkan seramai 56 anggota polis didakwa di mahkamah termasuk melibatkan kes pengedaran dadah. Bagi tahun 2021 pula dilaporkan bahawa seramai 27 anggota polis telah didakwa setakat ini dan angka ini amat membimbangkan bagi sebuah pasukan keselamatan apatah lagi badan yang berkuasa membasmi jenayah dadah. Pendedahan 2 isu besar oleh pegawai tinggi polis ini sudah sepatutnya ditangani secara serius oleh kerajaan baharu kini kerana pendedahan tersebut telah mencemarkan imej PDRM yang berpegang kepada prinsip integriti, tegas beliau. Kata Faiz lagi, imej PDRM perlu dipulihkan dan ditambah baik supaya janji PM ke-9 bahawa ia akan melaksanakan reformasi institusi bukan hanya sekadar umpan politik kepada rakyat. Maka itu tambahnya, Perdana Menteri perlu segera menubuhkan RCI bagi mengenal pasti segala isu dan kepincangan yang berlaku dalam PDRM supaya keyakinan rakyat terhadap integriti polis dapat dipulihkan kembali. Di samping itu, kata beliau, penubuhan RCI mampu untuk memulih dan menambah baik PDRM dalam segala aspek termasuk kepincangan yang wujud dalam institusi berkenaan. Dan terkini, belum pun sempat mengangkat sumpah sebagai Menteri Belia dan Sukan yang baharu. Bekas Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Haji Azumu didakwa telah menggunakan jawatannya untuk mempengaruhi keputusan mengekalkan pasukan Perak FC berada kekal di Liga Super pada saingan musim depan. Kenyataan yang dikeluarkan oleh beliau bukan sahaja tidak bertanggungjawab, malah lebih teruk sebenarnya telah mencalarkan imej pasukan Perak FC yang mempunyai maruah dan daya saing yang tinggi. Walaupun dalam kenyataan beliau menyatakan bahawa terdapat 16 pasukan dalam sesebuah liga mengikut cadangan FIFA, namun tak kala pasukan Perak FC diambang penyingkiran ke Liga Perdana pada musim depan menunjukkan beliau telah menyalahgunakan kuasa. Sikap yang ditunjukkan oleh Menteri Belia dan Sukan yang baharu ini langsung tidak profesional dan boleh merosakkan kredibiliti bola sepak negara. Cara sebegini perlu ditolak oleh seluruh rakyat Malaysia yang cintakan sukan bola sepak tanah air. Itu sebab penyokong bola sepak sudah naik muak dengan sikap orang-orang politik. Sesungguhnya, rakyat jelata mula berasa bimbang dengan kaedah pelaksanaan menteri-menteri kerajaan dalam mengurus tadbir negara. Gaya pentadbiran sebegini bukan lagi perkara yang baharu. Kami rakyat jelata ingin menasihati agar menteri-menteri yang dilantik supaya mengamalkan keterusan dan jujur dalam pentadbiran anda. Kalau setakat nak copy dan paste perangai dan tabiat menteri-menteri sebelum ini, rasanya adalah lebih baik kalian berhenti jadi wakil kami. Percayalah, rakyat menantikan tindakan Perdana Menteri terhadap jemaah menteri sekiranya gagal menunjukkan prestasi cemerlang selepas 100 hari kabinet dibentuk seperti yang telah dijanjikan. Jom sama-sama kita perhatikan bagaimana Perdana Menteri akan mengambil tindakan terhadap prestasi menteri yang tidak perform dalam tempoh 100 hari mereka. Adakah mereka akan dipecat atau hanya pejam mata? Jangan hanya tahu menanam tebu di pinggir bibir, tapi rebung berduri di hati. Dua pemimpin PAS menjadi perhatian pengamal media sejak mereka mendapat ghanimah daripada Perdana Menteri UMNO BN Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mereka ialah Ketua Dewan Ulama PAS Dr. Nik Zawawi Saleh dan Naib Presiden PAS Idris Ahmad. UMNO nampaknya tidak mahu dilihat merampas takhta yang sedang diduduki oleh rakan sekongkolannya. Kerana itu digunakan dua orang agamawan PAS mengecilkan Bersatu sambil menyukarkan parti yang kononnya memperjuangkan Islam itu. Nik Zawawi pernah menjadi bahan sindiran warganet apabila beliau membuat kenyataan bahawa Singapura sebagai negara pengeluar beras tidak ada perubahan signifikan maupun manfaat besar kepada sektor pertanian ketika kementerian tersebut diterajui oleh Ronick Kiande dengan Cik Abdullah Maknawi
dan Ahmad Hamzah. Kini Nik Zawawi dilantik mengetuai kementerian yang beliau tiada sebarang kepakaran. Sudah tentu kenaikan pangkat itu mengundang sindiran warganet. Sementara itu, Idris pula sebelum PAS memeterai Muafakat Nasional, beliau amat lantang menyerang UMNO dalam ceramah-ceramahnya. Dalam satu rencana di Malaysia kini pada 17 Mac 2016, Idris berkata, perbezaan PAS dengan UMNO sejak PAS ditubuhkan bukan soal puasa, zakat, haji, tahajud. Perbezaan dengan UMNO ialah kerana PAS hendak menegakkan Islam yang syumul. Hudud sebahagian daripada ajaran Islam sebagaimana kita tidak boleh menolak hukum riba. Dengan kata lain, PAS komited memperjuangkan hukum hudud walaupun mewawarkan bahawa mereka mengikut pendekatan demokrasi. Sebenarnya awal-awal lagi, PAS sudah kantoi dengan teriakan demokrasi apabila merampas kuasa dan mengenepikan mandat rakyat pada hujung Februari tahun lalu. PAS menjadi parti yang menghalalkan cara asalkan mendapat kuasa. Kini agamawan parti itu sanggup menerima jawatan yang mereka sendiri tidak ada kepakaran. Mereka lupa tentang amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan bersungguh-sungguh menginginkan jawatan, sedangkan jawatan itu akan menjadi sesalan pada hari kiamat jika tidak dijalankan dengan baik. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ukurlah baju di badan sendiri. Mampukah Idris menentang Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong untuk meneruskan usul RUU 355? Apatah lagi untuk melaksanakan hukum hudud. Semua kata-kata anda sebagai pemimpin direkod dan akan dipersoal di akhirat nanti. Justru jangan cakap tak serupa bikin. Ingatlah wahai pemimpin yang bersumpah dan berjanji demi kebaikan rakyat dan negara. Rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.